kita semua sedia maklum, Malaysia sangat dikenali disebabkan mempunyai pelbagai kaum. Antara kaum yang terdapat di Malaysia adalah Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan Bisul, Melanau, orang asli dan sebagainya. Namun begitu, antara banyak-banyak kaum, 3 kaum utama yang terbesar di Malaysia adalah kaum Cina, India dan Melayu. Dan mengikut laporan dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia pada tahun 2019, jumlah penduduk Malaysia adalah 32.7 juta yang mana merangkumi 90.2% daripadanya adalah warga negara dan selebihnya adalah bukan warga negara. Dan mengikut laporan yang sama juga, daripada jumlah tersebut 6.73% daripada penduduk Malaysia terdiri daripada orang Tamil yang merupakan orang India terbesar di Malaysia. Bagaimana kaum India ni secara tiba-tiba boleh datang ke Malaysia? Okey, mengikut sejarah, kaum India ni adalah mereka yang berasal daripada India. Dan mereka ni telah datang beramai-ramai ketika zaman penjajahan British di mana kedatangan ini berlaku pada pertengahan abad ke-19. Dan kenapa mereka berhijrah ke Malaysia? Okey, penghijrahan ini berlaku disebabkan ketika itu British campur tangan di India dan penaklukan British ke atas Malaysia, yang mana ketika itu dikenali sebagai tanah Melayu lah. Namun ada juga beberapa sejarah membuktikan bahawa kaum India ni tiba dekat Malaysia sejak dari zaman keagungan dinasti Chola. Dan tak kisahlah macam mana sekalipun, tidak kira walau apa pun, kaum India ni merupakan kaum ketiga yang terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu dan Cina. Disebabkan kedatangan masyarakat India dekat Malaysia secara beramai-ramai daripada pertengahan abad ke-19 tu, dia telah membawa satu pengaruh yang sangat besar dari segi kehidupan seharian, terutama dari segi adat dan budaya. Dan dalam masyarakat India ni terdapat banyak adat dan budaya yang sangat unik, yang mana dia menjadi tonggak kehidupan mereka pada masa kini. Dan antaranya kita boleh lihat keunikan adat dan budaya ni dari segi perkahwinan, kepercayaan, kematian, perayaan, pakaian, sukan dan sebagainya. Kita lihat dari segi keunikan adat dan budaya dari dalam aspek perkahwinan. Dalam masyarakat India ni, dia terdapat 3 jenis perkahwinan. Yang pertama, Baitikat Tirumanam, Tamil Tirumanam dan Dia Tirumanam. Okey, Tirumanam ni memasuk penyatuan atau ikatan suci melalui perkahwinan antara pasangan suami isteri agar kekal hingga ke akhir hayat. Dan dalam 3 perkahwinan ni, antara adat yang dilakukan untuk menghormati dan mendapat restu adalah termasuk menyerahkan sebiji kelapa yang telah dilubangkan di bahagian atasnya, dan di mana di dalam biji kelapa tu diorang tuang susu dan dituang susu ke dalamnya dan diserahkan kepada keluarga pengantin. Selain itu, diorang juga akan memberi sirih dan pengantin akan mencium tapak kaki kedua ibu bapa, di mana ianya menunjukkan sebagai satu simbol hormat terhadap hormat dan juga restu yang diberi oleh ibu bapa tersebut kepada pasangan pengantin. Dan dalam adat ni juga, biasanya pasangan pengantin akan bertukar-tukar kalung bunga sebanyak 3 kali dan berkongsi minum air susu yang bercampur pisang dalam sebiji gelas. Dan upacara semua ni menandakan yang pasangan ni setelah rasmi menjadi suami isteri. Dan kebanyakan pasangan pengantin ni, diorang akan buat perkahwinan ni semua, adat-adat ni semua dekat kuil sebagai tanda menghormati kuil mereka. Lihat kepada keunikan adat budaya dari aspek yang kedua, iaitu ketika proses kehamilan. Okay. Dalam masyarakat India, ketika pengantin perempuan tersebut mengandung, seorang isteri mengandung lah, masyarakat India akan melakukan satu upacara di mana ia dipanggil Balai Kapu. Adat Balai Kapu ni dia dilakukan ketika kandungan sulung wanita itu menjangkau usia 7 hingga 9 bulan. Kini antara 7 hingga 9 bulan diorang akan buat upacara adat ni lah. Mana upacara adat ni, wanita hamil tu akan dipakaikan sebentuk gelang tangan baru yang dikenali sebagai sul kapu.
suul kapu ni masuk kandungan ibu dan kapu pula masuk perlindungan. Di mana kalau secara senang ni kita nak faham, gelang tangan ni mau masuk perlindungan kandungan ibu. Kiranya gelang tu macam melindungilah kandungan ibu tersebut. Dan gelang ni tujuan dia adalah untuk melindungi bayi di dalam kandungan tersebut daripada kesukaran semasa bersalin. Kiranya untuk supaya memudahkan proses bersalin ibu tersebut. Dan di antara jenis gelang tangan ni yang dipakai ketika oleh ibu mengandung ni ada beberapa jenis, iaitu antaranya gelang kaca, baca logam dan emas. Dan ianya adalah mengikut kemampuan masing-masing lah. Okay. Lepas anak tu dah lahir, gelang tangan emas tersebut akan dileburkan untuk buat perhiasan bagi bayi tersebut dan akan dipakaikan pada hari pemberian nama. Dan pada hari upacara itu dilakukan, hadiah kepada wanita hamil tersebut yang dikenali sebagai cir diatur ke dalam dulang yang mempunyai bilangan ganjil. Dan pada ketika ini ibu tu dia akan dapat berbagai hadiah, termasuklah barang kemas, sari, gelang tangan, serbuk kumpul, kunyit, buah-buahan, sirih pinang, sikat dan cermin serta berbagai manisan. Dan hadiah ni semua dia akan letak kat ruang tamu rumah tersebut. Termasuk ke dalam aspek keunikan budaya ni dari segi pakaian. Okay, macam kita tahu setiap kaum dan etnik ni dia ada pakaian tradisional masing-masing. Macam Melayu dia ada baju kurung, baju Melayu, jubah, semua tu kan. Dan kaum Cina dia ada cheongsam. Macam tu juga kaum India, diorang juga ada beberapa pakaian tradisional yang sangat dikenali. Dan kalau kita perasan baju tradisional diorang ni semuanya warna-warni. Warna-warni ni macam warna terang dan sebenarnya kaya dengan tenunan dan sulaman benang emas, perak, labuci dan juga batu permata. Macam kita perasan sari kan kadang-kadang bling-bling, ada macam manik-manik semua tu kan. Diorang memang suka dikenali dengan baju diorang, dikenali dengan hiasan-hiasan macam tu. Dan antara baju tradisional mereka ialah dhoti, sari dan punjabi. Punjabi ni satu baju dia labuh setakat paras lutut dan dipakai dengan seluar. Dia berbeza dengan sari, di mana sari pakai dengan yang berlilit tu kan. Tapi sari juga ada dua. Dia ada antara sari seluar dan sari yang lilit kain tu. Yang tradisional bagi lelaki dipanggil dhoti. Dhoti ni dia memang khas untuk kaum lelaki lah. Dan dhoti ni dia pakaian yang dibuat daripada kain putih. Dan selalunya pemakaian dhoti ni hanya ketika dia hari perkahwinan. Kerana sebab dia pakai kain dan baju putih, dan disebabkan pakaian ni yang agak, senang cakap, agak simple. So banyak generasi muda zaman sekarang ni, yang generasi India zaman sekarang ni tak berminat dengan pakaian tersebut. Dan kalau nak tahu, dhoti ni dia punya kain tu dibuat daripada lembaran kain putih yang panjang, sangat panjang. Dan kain tu dia hanya lilit dekat pinggang dan diikat di celah peha dan dia akan disangkutkan ke bahu. Kedua pula sari. Sari ni memang kita tahulah khas untuk perempuan, dan dia sekarang ni kalau kita tengok masyarakat India ni, diorang pun pakai sari ni bukan setakat pada hari perayaan saja, tapi pada hari biasa juga mereka akan pakai sari ni. Dan sari ni dia punya baju ni dia terdiri daripada lembaran kain panjang dia antara 1 meter hingga 2 meter lebar, dan panjangnya pula antara 5 hingga 15 meter mengikut saiz pemakai lah. So kalau yang pemakai tu kurus, lembaran kain tu akan lebih kecil lah. Dan cara pakai sari ni, sebelum dia pakai sari tu, dia kena pakai anak baju yang ketat dan singkat. Dan selalu sari ni dia akan datang dengan set dekat dalam. Dan sari ni dia akan dililit dari pinggang dan diselempang pada bahu kiri. Dan lilitan kat pinggang ni dia akan sebanyak 3 hingga 5 kali, di mana dia untuk menguatkan lilitan supaya tidak terurai. Sebab dia betul-betul memang kain. Dekat dalam cuma ada setengah kaum India dia nak pakai legging seluar kat dalam, dan akan selamat lah. Tapi kebanyakannya mereka hanya akan pakai sari tu sahaja.
sari ni dia dari segi pemilihan warna, dia akan banyak pakai yang warna gelap seperti merah, biru, hijau dan ungu. Dia lebih gelap sebab dia lebih, bagi mereka dia lebih menarik untuk dipakai pada hari perayaan. Dan ada setengah sari juga, ada setengah kaum India yang suka sari ni plain, simple, kosong. Tapi ada juga yang suka manik-manik, labuci-labuci, yang bling-bling. So dia bergantung kepada pemakai. Dan kalau kita dapat lihat juga sekarang ni, bukan hanya kalau kebanyakan di pejabat-pejabat yang mana berbilang kaum, kalau ada sesuatu perayaan, sari ni bukan hanya dipakai oleh kaum India sahaja, tapi juga dipakai oleh kaum Melayu. So kiranya sari ni pun tak semestinya terhad pada baju tradisional kaum India. Yang seterusnya, Punjabi. Okay, baju Punjabi ni dia satu baju yang ada yang dipakai dengan seluar. Baju dia labuh sampai lutut, dipakai dengan seluar ketat di dalam yang datang sekali dengan set, dan juga dia akan ada satu selendang untuk diselimpak. Baju Punjabi ni selalu kita akan lihat masyarakat Singh akan pakai pada hari kahwinan, ataupun diorang ada perayaan, diorang akan pakai. Dia dipanggil Punjabi suit. Kalau bahasa Melayu, baju Punjabi. Dia lain dengan sari. Sari dia kain, yang ni dia seluar. Dan baju Punjabi ni pun tak terhad kepada masyarakat Singh ataupun India pakai. Ada juga setengah Melayu yang mula memakai pakaian ni sebab ianya, bagi mereka ianya agak sopan sebab baju tu sampai labuh, sampai lutut. So tak nampak daripada bahagian badan. Kesimpulan dia, kedatangan masyarakat India ke Malaysia ni, dia bukanlah satu keburukan pun. Tak ada. Dia banyak membawa pengaruh yang unik. Kiranya Malaysia ni dia tak terdiri daripada satu adat, pendidikan adat pada satu kaum sahaja. Dia ada berbagai kaum. Jadi itu yang membuatkan Malaysia ni sebuah negara yang unik. Sebabnya kaum-kaum ni punya adat yang tersendiri, dan ia yang mewarna-warnikan Malaysia.